Assalamualaikum. Pembuka kata, madah ditutur, salam dihulur. Jalinan ukhuwah sesama kita, jauh dan dekat bukanlah pengukur. Madah ditutur, salam dihulur, senyum diukir semanis senyuman. Jauh dan dekat bukanlah pengukur, andai di hati bersemi ikatan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kita dalam satu lagi episod Teras pada hari ini bersama saya, Nisa K. Telah kita dengarkan alunan ataupun pantun yang kita bacakan sebentar tadi dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Tetapi sebelum tu, Nisa nak ingatkan anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk lazimkan penggunaan ataupun amalan mensanitasi tangan anda. Agak-agaknya apa yang akan kita belajar pada hari ini? Ya, topik kita adalah kemahiran komunikasi. Siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita sama-sama tonton profil beliau. Baiklah semua, jom kita ucapkan selamat datang kepada Cikgu Siti Kamariah dari Kolej Vocational Gombak. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Macam mana Cikgu hari ini? Sihat Alhamdulillah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya kira Cikgu sangat-sangat bersemangat dan ceria hari ini. Alunan pantun yang sungguh indah Cikgu. Terima kasih Cikgu. Tadi saya dah beli pantun Cikgu. Itulah mengimbau kenangan sebenarnya. Ya, betul tu. Nisa nak ingatkan pada anda semua apabila kita perlu membuka pelitup muka kita dan berada di dalam penjarakan fizikal yang selamat, kita perlulah simpan pelitup muka kita di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih. Sebelum tu Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti. Nanti dah pegang-pegang macam-macam nanti pun kita kena lazimkan penggunaan sanitasi tangan kita. Baiklah, saya perlu Cikgu ya. Okey, jangan lupa untuk bawa sanitasi tangan ni di mana saja kita berada. Sekarang ni dah ada banyak saiz, yang kecil, yang besar ya, kan. Betul. Baiklah, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih. Sekiranya ia masih boleh digunakan kembali. Kalau dah kotor, jangan buang merata-rata tau. Jangan kotorkan pula persekitaran kita. Baiklah, Cikgu, hari ini topik sangat-sangat menarik di mana tajuk kita ataupun subjek kita adalah kemahiran komunikasi. Topik betul. kita petah bicara. Macam sesuai je dengan saya. Bicara sesuai dengan Nisa. Ya, saya nak kena lawan dengan Cikgu ni. Petah juga nampaknya ni. Tapi saya tidak bersorangan Cikgu. Saya mesti nak ajak kawan-kawan saya yang saya kira agak-agaknya mereka ni petah ke tidak ya? Kita lihat. Jom kita persilakan kawan-kawan saya dari Kolej Vocational Gombak. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Ceria-ceria semuanya, tersenyum lebar, manis masing-masing. Jadi tiba masa untuk kita berkenalan dengan mereka. Nisa nak jemput siapa dulu nak perkenalkan diri? Silakan Adam, sila perkenalkan diri anda. Kita ada 2 Adam hari Adam, ini. Adam Rosardi. Ada 2 Adam. Adam Rosardi, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Adam Rosadi Biroslan. Boleh panggil saya Adam. Baik, kita perkenalkan pula Adam yang seterusnya, iaitu Adam Zafran. Silakan Adam. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Adam Zafran Nazwa. Boleh panggil saya Adam ataupun Zaf. Oh, panggil Zaf lah, Zaf ya. Zaf. Seorang lagi tu Adam. Nanti Zaf. bila kita panggil Adam dua-dua ya, macam mana? Baiklah, seterusnya kita ada Afiah. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Nur Afiah, boleh panggil saya Afiah. Baik Afiah, terima kasih. Seterusnya kita ada Kamalia, silakan. Assalamualaikum, nama saya Wan Kamalia, boleh panggil saya Kamalia. Baik Kamalia, kita ada juga siapa ni? Fadia ya namanya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Fadia Nisrin, boleh panggil saya Fadia. Baik, dan kita ada Syafiq, silakan Syafiq. Masuk hutan mencari cendana, tersepak akar banir, batang berduri. Assalamualaikum, pembuka bicara. Muhammad Syafiq, nama empunya diri. Baiklah, terima kasih Syafiq. Syafiq, saya belilah pantun tapi 2 kerat boleh? 2 kerat. Boleh? Di waktu pagi pergi ke pekan,
selamat datang kami ucapkan. Wah, bolehlah ya. Okey, baiklah, ini dia rakan-rakan kita dari Kolej Vocational Gombak yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin Cikgu Siti Kamaria boleh kongsikan dengan kita sebenarnya apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Sebenarnya tadi kita dah berpantun. Betul. Kan? Kalau Nisa ingat zaman dahulu kala, sebenarnya kita ada tengok cerita Nordin Ahmad. Ya. Ada berpantun seloka. Jadi itu menunjukkan zaman dahulu kala pun dah ada kemahiran komunikasi ni. Wah. Tapi zaman dahulu mereka tak belajar, tak masuk kelas pun. Tapi anak-anak kita di Kolej Vocational Gombak dan di Kolej Vocational seluruh Malaysia sebenarnya, mereka dah ada kursus kemahiran komunikasi. Wah. Dan dalam kursus kemahiran komunikasi ni ada satu topik iaitu pengucapan awam. Pengucapan awam ini sebab itulah saya namakan kelas kita ataupun slot yang kita akan kongsi hari ini Petah Bicara. Petah Bicara. Ini yang saya suka, Cikgu, sebab dulu saya kan selalu juga masuk debat, kan? pantun sajak kat sekolah kita. tu. Mana tu kawan-kawan saya di SMK Teruljaya kan. Okey, baiklah Cikgu. Memandangkan hari ini kita nak berbicara mengenai kemahiran komunikasi. Topik kita Petah Bicara. Saya ada video rakan-rakan saya ada nak cakaplah berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Kemahiran komunikasi penting untuk seseorang yang ingin mencari kerja ataupun ingin menjual produk-produk dalam talian ataupun bersemuka. Kerana kemahiran komunikasi juga penting kerana ia dapat menarik minat pelanggan tersebut untuk memberi produk tersebut ataupun untuk kita mendapatkan kerja dengan lebih senang. Pada pendapat saya, pelajar-pelajar yang mengambil modul kemahiran berkomunikasi ini lebih menyelah daripada pelajar-pelajar lain. Ini adalah disebabkan oleh apabila pensyarah meminta pelajar-pelajar ini membuat persembahan presentation untuk assignment masing-masing, pelajar-pelajar yang kemahiran ini akan memberikan presentation yang lebih lancar dan lebih berkeyakinan daripada pelajar-pelajar lain. Antara kebaikan yang saya dapat sepanjang saya belajar tentang kemahiran komunikasi, yang pertamanya adalah kita dapat menjadikan diri kita sebagai seorang yang lebih yakin untuk bercakap di halayak ramai. Kalau dulu kita seorang yang pasif atau seorang yang pendiam, mungkin after kita belajar tentang kemahiran komunikasi ni dapat menjadikan kita seorang yang lebih optimis ataupun lebih outgoing tentang surrounding kita ataupun dengan diri kita terhadap orang lain. Kemahiran komunikasi memainkan peranan penting dalam konteks kehidupan seseorang secara umumnya. Impak-impak yang positif di dalam kemahiran komunikasi ini dapat kita mengeratkan silaturahim jika kita bercakap tentang maklumat-maklumat yang penting ataupun yang positif atau sebaliknya. Saya ingin nyatakan di sini program yang Adam Rosadi melalui sekarang adalah public speaking ataupun communication skill, di mana saya dapati Adam lebih bertenaga, lebih berani bercakap sekarang. Dan apa yang perlu saya nyatakan, program ini membantu dia dalam public speaking, dalam komunikasi dia dengan public dan dapat membantu dalam kerjaya dia. Itulah dia, kita dapat lihat kepentingan kemahiran komunikasi di mana membantu para pelajar, murid-murid dalam membuat pembentangan. Kalau di sekolah tu dah berani nak masuk pertandingan dan sebagainya. Kalau nanti di waktu bekerja pun kita nak kena berjumpa orang setiap hari kan, Cikgu? Betul kan? tu. Ya, baiklah, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita, Nisa nak kongsikan kad ucapan yang kita terima bersempena dengan hashtag Terima Kasih Cikgu. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia, kepada Cikgu Siti Kamaria. Dan salah satu kad yang kita terima adalah kad yang sungguh comel ni. Dia tulis ini, Selamat Hari Guru, I love guru. Okey, kita bukalah. Ada lukisan seorang murid ataupun guru ni. Saya rasa murid ni sebab nama dia Izzati. Pengirim kita adik Nurin Izzati Muhammad Rozi dari 6 UM. Memakai pelitup muka memandangkan sekarang ni kan, Cikgu, kan, dengan norma baharu dan sebagainya. Dan sedikit ucapan dari beliau adalah, terima kasih kerana telah mengajar saya pada waktu COVID-19 ini. Guru telah memberi ilmu kepada saya. Saya doakan supaya guru terhindar dari penyakit ini. Hashtag COVID-19, hashtag kita jaga kita, hashtag Selamat Hari Guru. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita, tetapi selepas ini kita akan bertindak seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Siti Kamariah ataupun Cikgu Kam, nama glamour di College Vocational Gombak, dan kawan-kawan saya juga dari College Vocational Gombak. Diharapkan yang di rumah tu telah bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kawan-kawan saya College Vocational Gombak, kalau anda dah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Yeay, semua dah bersedia Cikgu. Jadi jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada hari ini saya rasa bertuah kerana dapat bersama-sama berkongsi berkaitan kursus kemahiran komunikasi petah bicara merujuk kepada pengucapan awam. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya pengucapan awam ni merupakan salah satu topik yang perlu dikuasai oleh para pelajar di College Vocational, iaitu melibatkan pelajar-pelajar diploma. Kalau kita tengok untuk pengucapan awam, memang seseorang itu perlu ada kesenian tersendiri. Seni berbahasa bermadah pujangga. Jadi kalau kita tengok, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya komunikasi ni ada dua. Komunikasi ni ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Seperti mana kita bertutur ni lah. Itu dipanggil komunikasi lisan. Manakala yang kedua pula dipanggil komunikasi bukan lisan. Contohnya, pergerakan badan saya, nada suara saya, senyum, pandangan mata. Itu semua sebenarnya merujuk kepada komunikasi bukan lisan. Ataupun mungkin kalau kita jumpa istilah-istilah lain ialah komunikasi verbal dan juga non-verbal. Pandai Nisa. Okey, seterusnya, kenapa pentingnya pengucapan awam ni? Kenapa? Sebenarnya pengucapan awam ni penting dah tentulah kepada para pelajar. Sebab kita fokus kepada pelajar diploma vocational Malaysia. Seterusnya, dah tentulah pengucapan awam ni pun penting kepada pendidik seperti saya. Kalau cikgu tak petah bicara, macam mana cikgu nak mengajar di kelas kan? Jadi kepimpinan itu ditunjukkan oleh teladan cikgu tu. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Kalau cikgu-cikgunya mungkin petah berbicara, insya-Allah anak-anak saya yang mewakili para pelajar College Vocational Gombak pada hari ini 6 insan terpilih dari program multimedia kreatif dan juga perbankan. Kita ada 2 program yang saya tampilkan pada hari ini. Selain itu sebenarnya, selain kepada para pelajar, para pendidik, kepada semua orang seperti Nisa sendiri. Memangnya pengucapan awam ini penting. Dan kalau kita tengok di sini, mahir berkomunikasi. Sifat-sifat perucap yang tak baik, yang sebaik-baiknya kita elakkanlah. Yang pertama, mungkin dia seronok sendiri, syok sendiri. Kan? Kemudian yang kedua, wayang kulit. Maksudnya, nampak bayang-bayang, nampak orangnya sahaja tapi suaranya tenggelam timbul. Seterusnya penyajak kabur. Kalau kita tengok penyajak di kabur, maksudnya dia bersajak, dia bercakap tanpa ada mesej yang nak disampaikan. Seterusnya kereluku ni suka-suka hati dia je nak buat apa kan. Dan ucapan kelambu. Kalau sebut ucapan kelambu, dah tentulah macam berbisik. Tak naklah macam tu apabila kita menyampaikan pengucapan awam. Seterusnya nenek berletih. Kalau kita balik kampung, selalunya kalau mak-mak, nenek-nenek tu berletihnya tak habis. Jadi tak naklah nanti dalam pengucapan awam semua ni ada. Tak eloklah. Jadi saya nak tonjolkan di sini perkongsian bersama-sama dengan tenaga pengajar di College Vocational Gombak dan juga tenaga pengajar di semua College Vocational seluruh Malaysia. Kita ada 89 College Vocational di seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi para pelajar yang ambil kursus ini, kita panggil kursus kita tak panggil subjek. Sebab ini melibatkan pelajar diploma.
Okey, jadi saya nak kongsikan konsep bicara ke-6 tadi. Apa tu? Okey. Jadi kalau tengok ada 6 yang bermula dengan imbuhan ke. Jadi sebab tu saya buat ke-6. Okey, ada 6 perkataan ataupun 6 konsep yang memulakan perkataan kebolehpercayaan, kepakaran, ketetapan, keramahan, kejujuran dan juga keikhlasan. Manakala 4 tadi. Okey, 4 tadi ni fokus audiat, kemudian fokus message, tarikan peribadi dan juga dinamik. Jadi sebab itulah konsepnya saya namakan ke-6 tadi. Okey. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok di sini untuk menjadi seorang pengucap yang baik. Okey, seseorang itu perlu ada kebolehpercayaan. Okey, apa maksud kebolehpercayaan ni? Kalau kita tengok kata dasarnya percaya. Okey, percaya. Jadi setiap apa yang kita sampaikan tu biarlah dipercayai oleh audien. Jadi apabila kita mendapat kepercayaan audien ni sebenarnya secara tak langsung audien tu akan fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Okey? Seterusnya kepakaran. Okey, kenapa perlu ada kepakaran? Siapa nak bantu cikgu kat sini? Siapa boleh jelaskan? Adam Rosadi. Silakan Adam Rosadi. Macam pelakon Korea lah. Silakan. Kepakaran ni kita bermaksud pengetahuan yang mendalam terhadap perkara yang dihujah. Jadi pengucap tu mesti mempunyai pengetahuan serta topik yang menguasai bidangnya. Maka topik yang dibahas tu adalah fakta dan bukannya auta. Fakta bukan auta. Okey, terima kasih Adam. Betul ya, sebenarnya kepakaran apabila kita memiliki kepakaran, contohnya lah, saya cikgu bahasa Melayu, sebenarnya dah mengajar 21 tahun. Wah, jadi, tapi nampak muda ya cikgu? Alhamdulillah, dah anak 5 Nisa. Okey, jadi sebenarnya apabila kita memiliki kepakaran, kalau kita diberikan topik untuk menyampaikan pengucapan awam tu sebenarnya tak ada masalah lah. Semuanya orang kata di hujung jari. Okey, seterusnya ketetapan. Maksudnya di sini kena tetap pendirian lah. Kalau kita ceritakan pada hari itu berkaitan teknologi maklumat. Jadi setiap apa yang kita utarakan pada waktu itu mestilah tentang teknologi maklumat. Itu kita panggil ketetapan mesej yang nak disampaikan. Baik. Okey, berbalik kita kepada ciri yang keempat. Okey, ciri yang keempat ni sebenarnya keramahan. Saya tahu saya ramah. Nisa pun ramah kan. Jadi siapa nak bantu cikgu ni untuk topik ini keramahan? Silakan. Kamalia dah angkat tangan. Keramahan dalam komunikasi sangat penting kerana apabila kita menunjukkan yang kita ni mudah untuk didekati, audien akan rasa lebih dekat dengan kita. Secara tidak langsung dapat menarik perhatian audien. Dengan itu penyampaian maklumat lebih mudahlah untuk disampaikan dengan keramahan. Okey, terima kasih Wan Kamalia. Sebenarnya nama glamour dia pun Kam juga. Saya mengajar Kam ni 4 tahun sebenarnya. Okey, lama dah kenalnya. InsyaAllah ukhuwah yang kita bina ni akan berpanjangan. InsyaAllah ya. Okey, seterusnya. Okey, 4 ciri yang berikutnya dapat kita lihat. Kejujuran. Ada ke sesiapa nak bantu saya terangkan berkaitan kejujuran? Siapa nak terangkan? Afia. Silakan Afia. Kejujuran. Sebagai perucap, kita harus memastikan wujudnya pandangan halayak bahawa perucap itu jujur. Perkara ini dia penting sebab tak nak menimbulkan rasa syak wasangka audien terhadap subjek atau perkara yang kita sampaikan. Tak nak timbulkan syak wasangka. Baik. Betul ke cikgu? Okey, betul. Sebenarnya bila kita bersikap jujur dan amanah, sebenarnya kita senang untuk mendapat kepercayaan orang lain. Okey, seperti yang kita tahu, sebenarnya bila kita berada dalam suatu majlis tu, audien kita tu belum tentu lagi kita kenal. Betul. Jadi kalau kita bersikap jujur, insya-Allah kita akan diterima. Okey, seterusnya keikhlasan. Okey, lebih kurang samalah. Bila kita menyampaikan sesuatu dengan ikhlas, okay, insya-Allah mendapat keberkatan dan juga akan mendapat perhatian daripada audien ataupun para penonton yang berada semasa sesi pengucapan awam yang kita laksanakan. Okay, seterusnya,
Kita ada 2 fokus audien dan fokus message. Siapa nak bantu cikgu ni untuk fokus audien? Siapa boleh terangkan fokus audien? Fadia. Silakan Fadia. Okey. Fokus audien ni dapat dilaksanakan dengan membina hubungan bersama audien supaya nanti audien dapat memberikan perhatian mereka kepada kita sebagai pengucap. Dan selain perkara yang saya cakap tadi, fokus audien juga dapat dijalankan dengan cara berbalas pandangan mata, buat eye contact, supaya nanti audien akan kekal memberikan tumpuan kepada kita. Ya, memberikan eye contact tu saya setuju sebabnya contohlah kalau saya bagi ucapan kan takkan saya nak pandang ceiling. Nanti orang kat bawah dia ni bagi ucapan kat siapa kan? Pandang atas kan. Okey, baiklah. Okey, dan sebenarnya fokus audien ni sesuai sangat Fadia yang terangkan sebab apa? Ya. Tahu Nisa? Kenapa cikgu? Sebenarnya Fadia ni pun salah seorang pelakon teater G-Work Production. Dan sebenarnya kami dah pentaskan teater di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya termasuk tahun ni dah 3 teater yang kami pentaskan walaupun musim pandemik COVID. Tapi kita buat secara maya lah. Secara maya. Okey, Fadia. Ini dia pelakon kita. Okey, seterusnya fokus message. Fokus Macam message. mana message ni? Siapa? Tu dah angkat tangan dah. dah. Zafran, silakan Zaf. Okey, fokus message ni contoh dia ialah message yang ialah seorang yang menyampaikan ucapan haruslah fokus kepada message yang ingin disampaikan tanpa mencampur adakan idea. Fokus kepada idea utama sahaja akan memudahkan penyampaian. Fokus kepada idea utama. Baik. Okey, jadi apa-apa pun sebenarnya idea tu adalah penting. Itu menjadi teraju utama dalam penyampaian. Okey, seterusnya kita ada 2 lagi konsep. Okey, 2 lagi konsep untuk menjadi seorang pengucap awam yang baik. Okey. Tarikan peribadi. Okey, ataupun dengan kata lain personality diri kan. Siapa nak bantu cikgu? Syafiq dah angkat tangan. Laju dia angkat tangan tadi. Syafiq dah tersenyum dah tu. Baguslah, aktiflah kawan-kawan kita ni. Silakan Syafiq. Okey, tarikan peribadi. Perucap hendaklah berwajah menarik, berpakaian kemas serta mampu memperaga keramahan dan daya tarikannya. Okey. Macam Syafiq lah tadi. Ada Senyum daya dia. tarikan peribadi yang saya tengok macam bila dia ucapkan pantun tu, wah, kita tertarik. Sedap pantunnya. Sebenarnya tarikan peribadi ni sebenarnya Syafiq tu sendiri Nisa. Untuk makluman sebenarnya Syafiq ni kita grow up untuk menjadi pengacara majlis. Wah, Bella tak ada jawab saya lepas ni. Dan Syafiq ni juga merupakan pemantun saya sebenarnya. Patutlah, sedap je pantun dia tadi. Kan? Jadi Syafiq lepas ni kau dapat job jangan lupa cikgu. Okey. Dan seterusnya dinamik. Okey. Apa maksud dinamik ni? Okey. Siapa sebenarnya tak apa, yang ni cikgu terangkan. Baik. Kan. Jadi sebenarnya untuk konsep dinamik dalam perkataan sastra sebenarnya dinamik ni berubah-ubah. Okey. Kalau dalam konsep sastra, watak dinamik selalu yang kita sebut, watak yang berubah-ubah. Maksudnya kalau kita lihat seseorang yang menjadi pengucap awam ataupun memberikan ucapan, dia perlu bersikap dinamik, mempunyai watak dinamik. Kenapa? So watak dinamik ni sebenarnya watak yang berubah-ubah. Maksudnya mungkin pada awalnya dia serius, tapi dalam perkembangan pengucapannya dia akan bertukar menjadi lelucon sikit. Kan, ada unsur-unsur lawak di situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara tak langsung, bila watak berubah-ubah ni sebenarnya mampu menjadi daya penarik untuk ucapan yang disampaikan. Ya, cikgu, dinamik ini boleh tak kita anggap sebagai adaptasi? Boleh. Adaptasi kepada situasi mungkin dia nak sampaikan berkenaan contohlah pengucapan awam, topik ni alam sekitar. Mula-mula tu mungkin nadanya agak slow, lepas tu dia meningkat, naik. Ada climax dia nanti. Ada climax dia, ada penekanan dia dan sebagainya. Diharapkan yang di rumah tu setakat ini telah mengambil nota akan apa yang Cikgu Kam dah kongsikan tadi dengan penerangan dari rakan-rakan kita dari College Vocational Gombak. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM, di mana hari ini di bawah kursus kemahiran komunikasi kita nak berbicara ataupun berbincang mengenai petah bicara, iaitu seni pengucapan awam. Tadi Cikgu Kam dah jelaskan tentang ke-6 tadi. Saya ingat Cikgu, kita ada kebolehpercayaan, kepakaran, ketetapan, keramahan, kejujuran dan keikhlasan. For tadi pula fokus audience, fokus message, tarikan peribadi dan juga dinamik. Saya kira kawan-kawan saya dari Kolej Vocasional Gombak, mereka semua mengikuti dengan baik. Diharapkan yang di rumah pun mengikuti dengan baik. Jadi jom kita sama-sama teruskan pelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi kita beralih pula ke slot yang berikutnya yang saya namakan sebagai langkah sederap. Okey. Diberi cikgu pantun ni kan, memang adalah bahasa-bahasa pantunnya yang akan saya gunakan. Boleh cikgu. Al-Maklum, ada Syafiq, ada Nisa yang boleh berpantun juga. Saya cuba. Okey. Jadi langkah sederap, kalau kita lihat sebenarnya ada langkah-langkah, ada inisiatif yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk memastikan dia mampu petah berbicara, menyampaikan ucapan. Okey. Yang pertama dapat kita lihat sebenarnya apa-apa pun kena ada latihan. Betul. Siapa nak bantu cikgu kat sini? Siapa nak kongsikan? Okay, silakan. Adam. Jadi kenapa kita kena berlatih 2 hingga 3 kali ni? Antaranya macam kita boleh buat latihan vokal ataupun kita berlatih di hadapan cermin supaya saat kita bercakap tu kita tak gemuruh dan kita lebih yakin. Okey, sebenarnya berlatih ni bukan sekali, bukan 2 kali. Betul. Tapi 3 hingga 6 kali. Macam kita nak berada di hadapan ni rasanya kita kena ada latihan. Betul. Okay? Bak kata orang tua-tua, cikgu bahasa Melayu ni, alah bisa tegal biasa. Kan? Jadi itulah dia, sebenarnya memang anak-anak saya ni, 6 orang ni, dan sebenarnya yang mana terlibat dengan co-akademik ni kita panggil co-akademik, teater, menjadi pengacara majlis, memang perlu untuk latihan yang kerap kali sebegini. Betul. Okey, seterusnya hafal idea utama. Okey, untuk hafal idea utama ni sebenarnya itu yang kami para pendidik buat. Okey, sebenarnya memang kalau cikgu-cikgu yang dah ada kepakaran, dah ada pengalaman banyak, mereka memang masuk kelas kadang-kadang tak bawa buku pun. Tapi semuanya dah ada dalam minda masing-masing. Idea utama dah ada. Macam Nisa sendiri pun sebenarnya kan. Dia memang dah ada kemahiran tersendiri. Alhamdulillah kan. Jadi apa-apa pun idea utama tu menjadi terajuk utama, menjadi topik perbincangan kita. Yang lain-lain tu ayat huraian, ayat contoh semuanya on the spot biasanya. Okey, seterusnya berlatih secara mental terlebih dahulu. Selalunya kita kata latihan ni fizikal je kan? Tapi mental pun penting. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu kita dijemput tu untuk majlis yang mungkin dihadiri oleh menteri-menteri, mungkin ada golongan yang memang kelas atasan kan. Jadi di sinilah kita perlu bersedia mental terlebih dahulu. Okey, mental ni macam mana? Maksudnya kita berimajinasi. Okey. Kita bayangkan katakanlah kita dapat tawaran untuk melakukan pengucapan awam tu minggu depan. Tapi sebelum tempoh yang ditetapkan, sebelum tiba harinya tu, kita dah berimajinasi, kita bayangkan kalau kita berada dalam majlis berkenaan. Okay, contohnya mungkin kalau saya dijemput untuk menjadi pengacara majlis dalam perasmian
Hari Guru kan. Ya. Perasmian Hari Guru peringkat kebangsaan. Jadi saya boleh imagine terlebih dahulu siapa tetamu, macam mana nanti nak berhadapan dengan mereka. Mungkin ada para pelajar juga yang dijemput walaupun secara maya. Ya. Jadi itulah dia kita panggil persediaan mental. Baik. Okey, kena kuat Seterusnya, rujuk pada kad nota. Ada orang nak cakap ke kat sini? Ada nak kongsikan? Ada yang nak kongsikan ke? Syafiq. Silakan Syafiq. Rujuk pada kad nota. Dalam konsep pengacara majlis, penting bagi pengacara majlis untuk merujuk nota atau teks ucapan supaya program yang sedang berlangsung berjalan dengan lancar serta mengikut turutan yang telah diaturkan. Ya, okey, itulah betul. Dia pengalaman pengacara majlis kan. Okey. Jadi, kad nota tu penting. Macam saya sendiri saya tunjukkan di sini. Ada kad walaupun nota. Dah ada pengalaman tapi ada kad nota okey untuk rujukan. Kod-kod lah tiba-tibanya kita hilang dari radar sekejap kan. Hilang fokus tiba-tiba hilang kan, cikgu. fokus kan. Okey. Seterusnya, hayati keseluruhan ucapan. Fadia dah senyum dah tu. Fadia dah senyum dah. Silakan Fadia. Okey, jadi kita sebagai pengucap, kita mesti menghayati keseluruhan ucapan tu nanti sebab penting kita memahami apa yang kita tuturkan supaya nanti audien atau penonton dapat memahami mesej yang kita cuba sampaikan melalui ucapan yang kita berikan tu. Okay. Oh, itu dia Fadia kata mesti mesti. Okey jadi kalau kita lihat sebenarnya menghayati keseluruhan ucapan maksudnya ambil feel kan, ambil mood. Jadi Fadia ni memanglah pelakon handalan teater G-Walk Production kan. Jadi memang dia sebenarnya akan menghayati skrip yang dia dapat. Sebab saya pernah tengok pementasan teater oleh Fadia ni. Fadia dan juga Adam Rosadi. Ini dia pelakon kita. Dan untuk makluman bersama sebenarnya Fadia, Adam Rosadi dan juga Wan Kamalia ni merupakan pelajar semester 5, semester akhir bagi College Vocational Gombak. Mereka sekarang ni sedang menjalani praktikal tapi alhamdulillah sebenarnya bila kita panggil bila-bila masa sahaja anak-anak saya ni insya-Allah akan membantu cikgu dia. Bagus, pujian kepada komitmen yang telah ditunjukkan. Ya betul. Okey, seterusnya buat rakaman. Okey. Ada ke orang nak bantu saya buat ada rakaman yang nak ni? kongsikan. Ada. Dua tangan diangkat cikgu Wan Kamalia, dua tangan. Silakan Wan Kamalia. Apabila kita buat rakaman sebelum melakukan apa-apa penyampaian ni, kita dapat lihat kelebihan dan kelemahan kita sendiri sebelum kita betul-betul berucap di khalayak ramai. Jadi dengan membuat rakaman ni kita dapat mengenal pasti kesilapan kita untuk dibetulkan. Okey. Mengenal pasti kesilapan. Baik. Okey, sebenarnya zaman sekarang ni zaman canggih kan. Betul. Jadi kalau zaman kita dulu-dulu Nisa tak ada pun rakaman kan, kita berlatih depan cermin kan. Tapi zaman sekarang zaman teknologi maklumat, zaman kecanggihan. Jadi apa-apa pun boleh buat rakaman. Tengok kat mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Jadi kalau kekuatan tu boleh kita gunakan, tapi kalau kita tengok dalam rakaman kita tu ada kesilapan, jadi kita betulkan. Tak semua orang sempurna. Betul. Kan? Jangan pula nampak alah tak baguslah di bahagian ni, jangan cepat down. Jadi apa yang lemah, apa yang kurang tu itulah yang kita kena perbaiki dan tingkatkan. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Okey, seterusnya nilaikan persembahan anda. Jadi kat sini kalau kita lihat tadi kita dah buat rakaman kan, dah buat rakaman. Jadi kita boleh menilai diri sendiri ataupun kadang-kadang bila kita menilai diri sendiri ni hipokrit kan. Rasa macam dah perfect dah. Hebat ni. Dah hebat perfect. dah. Walah. Jadi mungkin kita boleh tanya guru ataupun tanya BFF kan. Kadang-kadang BFF ni ada kutuk betul-betul kan. Jadi tanya cikgu, tanya kawan ataupun mungkin tanya ibu bapa masing-masing kan. Okey, betul tak apa yang Along buat ni? Okey, macam ni ke? Kan Syafiq kan? Sapik. Okey, nama glamour dia Sapik. Sapik.
Tapi dalam menilai persembahan tu, bila kita minta pendapat guru atau rakan-rakan, kita mestilah terbuka dalam menerima sebarang kritikan membina untuk kita jadi lebih baik juga, kan cikgu kan? Betul. Sebabnya kalau kita rasa kita sempurna, sebenarnya memang itu orang kata hipokrit lah. Tak ada orang yang sempurna di dunia ini, kan? Okey, seterusnya ukur masa. Okey, Afia nak bantu cikgu. Silakan Afia. Afia anak ibu, silakan. Afia anak mamu. Anak mamu, maaf. Silakan. Okey, bila kita nak berucap atau bentang, kita kena bajet masa kita jangan terlalu lama. Sebab bila terlalu lama, nanti takut kita merepek, merapu. Lepas tu nanti audien kita akan berasa bosan nak dengar. Jadi kita akan mudah tersasar lah ya daripada idea asal kita, betul? Ya. Okey, betul kita kena ukur masa. Jadi bak kata orang tua-tua, masa itu emas kan. Jadi kena ikuti ataupun tepati masa yang diperuntukkan. Betul. Sebelum kita pergi kepada slot seterusnya, kita nak ada gambar orang takut pula dah, kenapa cikgu takut. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, saja je saya ambil gambar ni kan. Takut ke kan? Hashtag kan, takut ke? Tapi tak perlu rasa takut lah. Cikgu kan membenarkan cikgu dah kongsikan langkah-langkah bagaimana untuk meningkatkan kemahiran kita dalam seni pengucapan awam. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi tak nak buang masa, jom cikgu kita teruskan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Kita teruskan. Saya rasa pelajar-pelajar saya ni tak takut pun. Kan? Tengok daripada senyuman mereka, insya-Allah semuanya okey. Sebab apa? Sebab sebenarnya takut itu sesuatu yang normal kan. Mustahillah kita tak ada ketakutan. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak menghindari ketakutan tu? Kita perlu nampak lebih yakin, confident level mesti tinggi. Tengok cikgu ni, cikgu pun asalnya takut juga kan. Pertama kali kan menjejakkan kaki ke Sri Pentas, ke Didik TV ini. Tapi tak nampak takut cikgu? Alhamdulillah, sebab pengacara majlis kan dah lama sangat. Okey, kemudian itulah orang kata berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu akan mengajar kita menjadi guru yang paling berguna untuk seseorang. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Kemudian kita tumpukan isi ucapan. Fokus utama apa yang nak kita bicarakan pada waktu itu. Kemudian kita pastikan bahawa audiens sebenarnya nak mendengar pengucapan kita, bukannya nak mengkritik. Biarlah kalau dia kritik pun sebab kita tak dengar kan. Okey, seterusnya kalau kita ada persediaan yang rapi, okey, sebenarnya tak ada masalah. Betul. Apa-apa pun persediaan itu sangat penting. Tak adalah nanti kita main terjah sahaja kan. Okey, seterusnya tumpuan kepada ucapan. Okey, fokus kepada ucapan, kepada idea utama yang nak kita bicarakan. Okey, analisis audien. Kita kena tahu, kita tu dijemput untuk majlis apa? Majlis tu dihadiri oleh orang kenamaan atau tidak? Adakah tokoh-tokoh perniagaan? So, macam pelajar-pelajar saya ni, mereka sebenarnya lebih kepada multimedia kreatif animasi dan juga kami di College Vocational Gombak ada bisnes. Sebenarnya kami jurusan bisnes, program-program bisnes. Jadi memang anak-anak saya di KV Gombak perlu menguasai kemahiran komunikasi ini. Okey, perlu lakukan senaman kecil. Senaman kecil ni macam mana?
Mungkin kita nak kena buat bubbling sikit kan. Senaman vokal. Senaman vokal sikit. Kemudian senyum, buat latihan ataupun senaman ringan tangan kan. Itulah yang perlu dilakukan. Seterusnya, tarik nafas kan. Tarik nafas dalam-dalam sekiranya kita rasa gementar kan. Kemudian pilih audien yang mesra. Mungkin dalam majlis kita tu beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Jadi kita tengok, kita eye contact dengan audien mana yang rasanya memberikan perhatian yang lebih kepada kita. Jadi kita terus tangkap pandangan matanya. Dari mata turun ke hati. Kan? Kemudian akhir sekali dah tentulah senyum. Kalau kita senyum, sebenarnya perasaan takut tu akan hilang. InsyaAllah senyum tu kan sedekah. Ya, betul. Apa salahnya kita sedekah bersama-sama kan? Okey. Jadi itulah dia sebenarnya perkongsian daripada saya, Petah Bicara Bermadah Pujangga. Okey. Ini yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Apa-apa pun kita akan ada tugasan kepada 6 anak ibu ni. Okey, sebab mereka dah biasa dengan saya. Saya ni ibu kan. Jadi 6 anak ibu ni, tengok kat situ kita ada 3 tugasan. Rakyat berilmu negara maju. Tajuk yang kedua pula perpaduan kaum asas kemakmuran negara. Dan tajuk yang ketiga teknologi maju penggerak ekonomi negara. Jadi kita ada 3 tajuk yang akan dibentangkan oleh anak-anak saya ni. Jadi Nisa, kita mulakan dengan yang pertama. Rakyat berilmu negara maju. Siapa nak bentangkan tajuk ni? Siapa? Silakan. Senyum je. Kita panggil Syafiq. Syafiq. Silakan Syafiq. Dia lupa. Okey, cikgu saya nak cuba Ya, silakan. Bunga melati di celah baju. Pantun. Baju diletak di tepi balai. Rakyat berilmu, negara maju. Aset negara tidak ternilai. Melalui ilmu pengetahuan saya, negara yang maju akan dapat dibina bertepatan seperti rangkap pantun di atas. Namun, generasi masa ini yang menjadi aset negara begitu memandang enteng akan kepentingan ilmu. Mereka lebih gemar berfoya-foya dan menghabiskan usia muda dengan berseronok tanpa menyedari bahawa ilmu merupakan bekalan pada masa hadapan. Pernahkah anda semua mendengar slogan Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara? Slogan ini memperlihatkan kepentingan generasi yang berilmu untuk mengemudi pelayaran negara menuju ke arah status negara maju. Okey, Syafiq. Terima kasih Syafiq. Tanya. Terima kasih. Itulah dia sedikit perkongsian berkaitan tajuk rakyat berilmu negara maju. Seterusnya, tajuk yang kedua, perpaduan kaum asas kemakmuran negara. Siapa nak cuba? Adam Rosadi. Adam, silakan. Baiklah. Perpaduan kaum asas kemakmuran negara. Umum kita ketahui bahawa Malaysia dikenali di mata dunia kerana keunikan bangsa dan penduduknya yang mampu hidup secara harmoni dan aman damai. Sebagai tamsilan, ada dalam kalangan kaum kita yang mula mengadaptasi budaya kaum lain seperti budaya pemakaian. Kita dapat lihat ada orang Melayu mula memakai samfu, orang Cina memakai kurta dan orang India memakai baju Melayu. Dan begitu juga dengan pemakanan. Orang Melayu ada yang suka makan yong taufu, orang Cina ada yang suka makan thosai, dan orang India ada juga yang suka makan nasi lemak. Jadi sebagai intiha, sudah teranglah lagi bersuluh, perpaduan kaum merupakan mangkin yang penting dalam mengekalkan kemakmuran dan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Bak kata pepatah, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Wah, petanya. Baiklah, terima kasih. Tahniah Adam. Itulah dia tajuk yang kedua dan beralih kita kepada tajuk yang terakhir ni saya. Baiklah. Teknologi maju penggerak ekonomi negara. Siapa? Silakan Kamalia. Boleh try? Boleh, silakan.
teknologi maju dapat menggerakkan ekonomi negara melalui kaedah e-dagang atau perdagangan elektronik, tambahan dengan dalam keadaan dunia yang sedang dilanda pandemik COVID-19. Melalui kaedah ini, kita dapat mengelakkan 3S yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Selain contoh dekat yang kita dapat kita lihat ialah Shopee merupakan sebuah platform e-dagang yang sangat terkenal dan telah membuktikan kejayaan dalam e-dagang ini. Natijahnya, teknologi maklumat dapat meningkatkan ekonomi negara. Baik, itu dia. Terima kasih pemetangan dari rakan-rakan dari Kolej Vocasional Gombak. Anda semua saya tak nafikan sangat-sangat berbakat dan selamat maju jaya. Kita sebenarnya cikgu dah tiba di penghujung rancangan. Itulah rasa sekejap sangat. Mungkin cikgu kan boleh berikan sedikit rumusan untuk subjek kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya seperti yang kita utarakan dari awal tadi, petah bicara. Okey, petah bicara ni fokus utama kepada pengucapan awam. Sebenarnya walaupun kursus ini merupakan kursus elektif iaitu pilihannya kepada para pelajar di Kolej Vocasional, tapi secara tak langsung sebenarnya semua pelajar boleh mengadaptasikan apa yang saya kongsikan hari ini untuk kehidupan seharian. Sebenarnya untuk bahasa Melayu sendiri pun kita ada ujian lisan berasaskan sekolah. Sebenarnya topik-topik sebegini juga Nisa ditanya untuk ujian lisan. Jadi sebenarnya memang kata orang tua-tua lagi okey, kerana pulut santan binasa, okey, kerana mulut badan binasa. Tapi dalam situasi hari ini kita tak nak kerana mulut tu badan kita binasa, tapi kerana mulut kita, tutur kata kita akan memberikan satu inspirasi kepada semua orang untuk petah berbicara. Baiklah, terima kasih Cikgu Kam, terima kasih rakan-rakan yang menonton kita. Terima kasih kawan-kawan saya dari Kolej Vocasional Gombak. Saya ada pantun Cikgu. Ulam Raja Daun Pegaga dijual nenek di Pekan Sehari. Episod kita tiba di hujungnya. Bersua lagi di lain hari. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM